Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati iaitu moderator kita pada pagi ini iaitu Bunda Akia, dan juga yang saya kasihi pengurusi Gembanur Iman Kepada Rosniayati, dan juga barisan ahli jawatan kuasa penggerak Nadi Gembanur Iman, dan juga kepada semua hadirin hadirat muslim-muslimat, datuk-datuk, datin-datin, para doktor, para guru, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, selamat pagi kepada semua jiwa-jiwa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, semua kan kat sini yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita ditempatkan di tempat yang baik. Kita dibangkitkan dengan penuh kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah. Kita dibangkitkan atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa keizinan Allah, kita tak akan dapat bangkit dengan penuh bersemangat, dengan penuh keimanan. Kita alhamdulillah dibenarkan, diizinkan oleh Allah untuk dapat kita beramal dengan amalan yang soleh, membaca Yasin dan juga mendoakan kepada muslimin muslimat. Itu adalah salah satu contoh amalan yang soleh, iaitu mendoakan kaum muslimin muslimat, mendoakan walaupun tak kenal, mendoakan. Itulah bentuk kasih dan sayang yang dituntut oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal pun. Nama-nama tadi ada yang kenal? Ada kenal tak? Tak ada. Tapi kita doakan. Kita doakan. Dan mudah-mudahan doa tersebut akan kembali balik kepada kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nampak itulah tanda rahmat, kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kenal pun. Tak pernah pun jumpa. Tetapi macam mana kita boleh mendoakan? Jadi itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kat dalam ni. Di dalam ni ada macam-macam setakat kat daerah ulangan ni. Ramai ni, ada kat mana-mana ni. Ada kat Selangor, ada dekat Kelantan, kat Pahang, kat Brunei, kat Singapura. Ada tak yang jauh lagi? Ada tu. Ada itu, ada saya tengok ada daripada London pun ada. Alhamdulillah. Gembanur Iman dia punya rangkaian ni, Masya Allah, tabarakallah, memperluaskan lagi, menyampaikan lagi, menyambung risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, pagi ni saya nak sampaikan sedikit satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bersedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajran qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tashal faqara wa ta'malul ghani wa ta'malu al-ghina wala tumhil hatta iza balagti uluku ma qulta li fulan kaza wa li fulani kaza wa qad kana li fulan. Yang mana yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Datang seorang lelaki, dia tanya kepada Nabi. Datang jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Lalu Nabi SAW menjawab, kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sihat, dan ketika itu kamu merasa kedekut, fikir. Maknanya, masa kita nak bersedekah tu, kita dalam keadaan sihat, dan kita pula tiba-tiba rasa kedekut pula. Kedekut kenapa? Tiba-tiba kita rasa sayang nak sedekah, kita takut nak menjadi miskin. Takut kita nak menjadi miskin dan berangan-angan untuk menjadi orang kaya. Oleh itu, janganlah kamu menunda-nunda untuk bersedekah sehingga roh kamu sampai di kerongkong. Maka kamu baru berkata, ini untuk si fulan dan itu untuk si fulan. Padahal harta itu sudah menjadi milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 2748, status hadis-hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat yang dikasihi oleh Allah SWT, apakah pengajaran yang kita dapat daripada hadis tersebut? Sedekah yang paling besar pahalanya, yang mana? Ialah ketika kita sihat dan ketika kita berasa sayang sangat dengan harta tersebut. Malah kita bimbang harta akan berkurangan apabila kita bersedekah dan kita perlu berhasrat untuk mengumpul harta itu untuk menjadi kaya. Misal kata contoh macam ni lah. Dalam poket kita ada RM10 ataupun RM50 lah. Itu je duit yang kita ada. Itu je duit yang kita ada. Tiba-tiba ada orang datang minta sedekah ataupun minta bantuan lah. Kawan kita kata, ada tak duit sikit nak pinjam lah. Nak pinjam. Aku tak ada duit ni, aku nak pinjam boleh tak? Kita pula tengah tak ada duit. Itulah duit kita yang kita ada. Lalu kita keluarkan. Sikit. Nah, padahal tu duit kita ada. Kita bagi pada hamba Allah tersebut. Saat kita rasa tak cukup duit ni. Aku tak cukup duit ni. Kita bagi juga. Walaupun kita tahu kita tak ada duit lepas tu. Kita bagi. Dan apa kata Nabi SAW? Dia kata itulah sedekah yang paling besar pahala. Sedekah yang paling besar. Dan sedekah yang paling hebat lah. Dan jangan risau tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Setiap apa yang kita sedekahkan, kita keluarkan, pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah ni tuan-tuan dan perempuan, kenapa Nabi SAW menitik beratkan kepada sedekah? Kerana sedekah inilah amalan yang akan kita bawa selepas kita mati. Amalan yang kita akan bawa selepas kita mati. Kena ingat. Maksud kita nak bersedekah, kita kena ingat. Inilah yang akan menyelamatkan aku nanti. Inilah yang akan dapat membantu aku nanti semasa aku dah tak ada nanti. Ada 3 amalan. Ada amalan-amalan lain, tapi 3 amalan selalu yang masyhur yang disebut. Kenaan dengan sedekah yang akan mengikut kita selepas kita mati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Kita dah dapat doa anak soleh ni susah kadang. Kalau kita dapat, itu adalah rezeki daripada Allah SWT dan satu anugerah hadiah Allah nak bagi kepada kita anak yang soleh. Yang sentiasa mendoakan kedua ibu dan ayahnya tak kira siang dan malam. Dan tak kira bukan setakat dalam solat 5 waktu. Di luar solat pun dia sentiasa mendoakan ibu dan ayah. Itu orang anak yang soleh. Anak yang soleh ni tuan-tuan dan perempuan, ibu dan ayah ni kita ni akan terkejut. Saat di akhirat, kita akan terkejut. Kita akan dipakaikan mahkota yang paling cantik sekali, yang tak ada dalam dunia. Kita akan terkejut. Kita akan bertanya kepada para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai malaikat, kenapa aku dipakaikan sebegini cantik? Sebegini hebat aku dipakaikan. Sedangkan aku tahu di dunia aku ni tak banyak buat baik pun.
Aku bukannya pergi masjid pun, pergi surau pun. Aku bukannya pergi dengan kuliah agama pun. Tetapi kenapa, wahai Allah, aku dipakaikan pakaian cantik, mahkota yang cantik. Lalu para malaikat pun menjawab pertanyaan si Fulan. Wahai si Fulan, ketahuilah kamu si Fulan, berbahagialah kamu wahai si Fulan. Kerana kamu memiliki anak yang soleh. Anak yang mendoakan kamu siang dan malam. Hatta sekalipun nak tidur pun dia mendoakan kamu, membacakan istighfar, memohon ampunan untuk kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah hadiah untuk kamu kerana kamu memiliki anak yang soleh. Itu anak yang soleh. Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang mana isteri dan anak-anak menjadi penyejuk mata, penyejuk hati kita dan memimpin kita ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, harta dan anak-anak adalah perhiasan di dunia dan ia adalah menjadi amanah untuk kita mendidik supaya kita berjaya untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedekah tadi, berkenaan sedekah tadi, Nabi memesan kepada kita supaya jangan ditunda sedekah. Kerana sedekah ni akan dapat menyelamatkan kita selepas kita kematian dan bimbang kita tak sempat nak bersedekah kerana kematian telah menjemput kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah. Nabi tekankan betapa beratnya sedekah ni. Bukan berat apa, betapa kepentingan sedekah ni kita kena menitik beratkan dalam kehidupan. Kemudian segerakan bersedekah. Jangan tunggu nyawa sampai dihalkum. Bila kita mati nanti, harta yang ditinggalkan akan menjadi harta waris untuk difaraidkan. Nah, tak payah nak sibuk nak kumpul-kumpul banyak-banyak. Kerana harta tu tidak akan dapat untuk menemani kita. Sedekah, wakaf, infak akan mengikuti kita. Harta yang kita kumpul adalah untuk diwariskan. Harta kita yang kumpul akan difaraidkan. Itu syukur kalau tak bergaduh. Tak bergaduh adik-beradik, tak bergaduh anak beranak. Cukup. Tapi kita boleh lihat bagaimana harta ni menjadi perpecahan di dalam keluarga. Mula-mula baik adik-beradik. Setuju. Dibahagikan sebagian-sebagian. Tapi kita tengok apa yang jadi. Digelapkan dengan dunia, dengan kenikmatan. Sehingga lupa perjanjian dengan kepada ibu dan ayah. Mak ayah dia pesan, ingat kau bagikan adik-adik kau ni macam ni. Jangan kau biarkan adik kau susah. Kau sebagai abang, sebagai kakak, bertanggungjawab kepada adik-adik kau. Tapi apabila kedua ibu dan ayah meninggal, mati, mulalah perpecahan berlaku dalam keluarga. Na'udzubillah. Elakkan tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah didik, wasiatkan kepada anak-anak. Semalam, ada hamba Allah datang ke sekolah saya untuk membayar fidyah. Ini saya nak ceritakan pengalaman semalam. Saya nak kongsikan sebagai jadi pengajaran. Pada saya juga, datang adik-beradik. Dah tua dah tuan-tuan dan perempuan. Sebab baru-baru ni saya hadiri majlis perkahwinan anaknya. Saya diberi amanah untuk bacakan selawat dan juga doa pengantin. Dan beliau datang ke sekolah saya untuk membayar fidyah. Bayar fidyah puasa untuk mak dan ayahnya. Kemudian kesian, yang paling kesian, masa saya baca doa, menangis kedua-duanya. Dah tua dah, umur dalam 60 lebih. Kakaknya pun dalam umur 70 lebih. Adiknya dalam umur 60 lebih. Menangis. Dia kata, kenapa Ajah menangis, Jah? Kenapa menangis? Dia kata, minta maaf Ustaz, kami ni ada 7 orang adik-beradik. Abang yang sulung dah meninggal. Dan ada seorang lelaki. Lelaki lah, abang lelaki yang seorang. Tapi usaha kami dah buang dia. Lepas tu adik perempuan dia kata, Kak jangan cakap macam tu.
dia tetap adik kita. Dia kata itu. Dia kata dia buat perangai Ustaz. Lepas tu saya pun nasihatkan, jangan sekali-sekali buang adik-beradik kita. Walaupun dia buat perangai sekalipun. Tak boleh. Tetap adik-beradik. Kalau 7 adik-beradik, kita kena ingat 7 tu lah adik-beradik kita. Jangan kita kurangkan pula jadi 5 pula adik-beradik. Jangan. Tak apa saya kata, tak apa. Dah tua-tua macam ni, kita adik-beradik kena cari jalan untuk mempersatukan, mempereratkan. Dah tua tuan-tuan, ajar. Eh? Ibu-ibu ayah-ayah muslim-muslimat dah tua. Dah tua. Dia kata Ustaz kalau muda-muda tak apalah Ustaz, nak boleh dia marah-marah. Tapi dah tua-tua ni sensitif Ustaz. Sensitif. Dia kata tak apa, banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Dan banyakkan berdoa. Lalu dia berikan sedikit, apa ni, duit untuk fidyah daripada harta pusaka mak dan ayah. Kemudian dia niatkan. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan-amalannya. Dan juga amalan-amalan kita. Jadi kita kena ingat, harta yang kita kumpul, kita kena agihkan. Yang mana kita nak kena sedekahkan, infakkan, kita wakafkan. Supaya dapat menemani kita. Dapat menemani kita di akhirat nanti. Di alam barzah nanti. Dapat membantu kita. Jangan kita kena banyakkan doa. Jangan jadikan harta yang aku kumpul ni. Allah boleh kita nak kumpul harta pun tak boleh. Banyakkan doa. Jadikan harta yang aku kumpul ni Allah menjadi harta yang bermanfaat. Yang dapat membantu ahli keluargaku, ya Allah. Jangan jadikan harta ini, ya Allah, menjadi satu perpecahan dalam keluargaku, ya Allah. Berebut harta. Banyak berlaku. Banyak berlaku. Okey. Kemudian, harta yang kita kumpul ni ditinggalkan ni adalah untuk diwariskan, untuk difaraidkan. Bukan milik kita. Bila ia menjadi hak orang lain, ia tidak akan mendatangkan manfaat kepada si mati. Kecuali keluarga si mati ni, dia tahulah. Dia sedekahkan. Ada seorang hamba Allah ni, keluarga dia tinggalkan sedikit harta. Adalah rumah sewa banyak. Setiap bulan dikumpulkan, setiap bulan dapat rumah sewa, setiap bulan dia buatkan tahlil untuk arwah ayah dan mak dia. Bagus. Ada rumah sewa, ada kebun, ada hasil pendapatan. Setiap bulan dia buat tahlil. Dia panggil pelajar-pelajar tahfiz, panggil ustaz-ustaz, panggil ahli tariah surau. Kemudian sedekahkan di surau. Setiap Jumaat dia sedekahkan buah pisang lah paling senang. Buah pisang. Sekarang alhamdulillah setiap masjid, setiap surau, setiap hari Jumaat, nasi biryani pun ada. Nasi biryani. Dia kata alhamdulillah. Masyarakat sekarang dah celik berkenaan dengan sedekah. Dah celik berkenaan dengan sedekah. Dulu kita tengok pisang je. Sekarang ramai alhamdulillah. Ramai dah tak kedekutkan dengan harta. Keluarkan. Beli nasi biryani. Bagi makan hari Jumaat. Masya Allah. Hebat. Jadi macam tu kat kita. Jangan lupa. Gemenuk iman ni paling mudah. Ada jadi iklankan pada infak subuh. Infak yang lain. Bantu gemenuk iman untuk menjalankan program-program yang baik, yang bagus. Mudah untuk kita bersedekah. Jadi mudahkan untuk kita. Buka je handphone, QR code. Kadang mudah sekarang QR code. Susah nak transfer. QR code ada. Transferkan, bantu. Sedekah yang paling mudah. Tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, banyakkan bersedekah. Jangan tunggu bulan Ramadan. Sebab kita tak tahu lagi kita dapat sampai bulan Ramadan. Ada tak yang kat sini yang yakin? Ustaz, saya akan sampai bulan Ramadan. Ada tak kat sini yang yakin? Tak ada. Ni ada sumbangan ikhlas. Boleh hulurkan. InsyaAllah ada banyak program-program yang akan dianjurkan oleh Gemenuk Iman. Jadi kita kat sini tak ada seorang pun yakin akan masuk dalam bulan Ramadan. Siapa yang yakin, maknanya dia syirik kepada Allah SWT. Dia yakin dia dapat masuk bulan Ramadan. Yakin tak? Tak yakin. Kenapa? Kita belum tentu lagi kita dapat masuk. Kerana apa? Ajal dan kematian sedang menjenguk-jenguk kita. Ingat? Ajal dan kematian sedang menjenguk-jenguk kita. Dan malaikat Israel sedang menantikan nama siapa yang akan jatuh untuk diambil nyawanya. Jadi kita kena ingat. Kita kena selalu ingat, aku ni
dapat sampai ke bulan Ramadan. Ramadan tinggal lagi beberapa hari je ni. Bulan Ramadan, tuan-tuan dan perempuan, ibu dan ayah, bulan yang dinanti-nantikan. Peluang emas untuk kita. Bulan penuh pengampunan. Bulan penuh pengampunan. Ada 3 peringkat. Peringkat rahmat, peringkat maghfirah, peringkat dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. 3 peringkat. Peringkat yang pertama, 10 yang pertama adalah 10 yang penuh rahmat, penuh barakah. Yang kedua, maghfirah. Yang ketiga, dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosa 10 yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-A'raf, Allah SWT berfirman dengan maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walaupun sesaat, dan tidak pula mereka didahulukan. Ini adalah berkenaan dengan kematian, ajal yang mana Allah ingatkan kepada kita, ajal ini tidak akan dipercepatkan dan ajal ini tidak akan dilambatkan oleh Allah SWT walaupun sesaat, walaupun sedetik. Allah takkan lambatkan dan Allah takkan cepatkan. Bila time tu datang, time tu jugalah akan diambil nyawa kita. Jadi sama-sama kita ingat kepada Allah SWT. Kenapa Allah ingatkan? Ini adalah amaran dan peringatan Allah SWT kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Allah ingatkan kepada kita. Kita kena terima kasih kepada Allah SWT kerana Allah ingatkan kita dengan Quran. Allah maktubkan dalam Quran supaya kita kena ingat. Ingatlah kamu yang tentang ajal ini adalah akan datang dan dia tak akan disegerakan ataupun dilambatkan. Apabila datang dia memang terus akan diambil nyawa kita serta-merta. Alhamdulillah, sisi yang lepas kita telah membicarakan tentang dosa. Kita telah membicarakan bagaimana Allah ingatkan tentang dosa. Dan juga Allah memberikan penghabaran yang baik kepada mereka yang bertaubat kepada Allah SWT. Jadi Alhamdulillah, pada hari ini, kita akan membicarakan berkenaan dengan kematian, yang mana kematian ini dapat mengingatkan kita, membersihkan hati kita. Membuang sifat-sifat yang buruk dalam diri kita, untuk kita masukkan sifat-sifat yang baik dalam diri kita. Supaya kita dapat memperbaiki akhlak kita, peribadi kita, budi pekerti kita, untuk menjadi insan yang penuh berakhlak, penuh baik, untuk menjadikan diri kita ni penuh tawaduk kepada Allah SWT. Semakin tunduk kita kepada Allah SWT. Membuang sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat sombong, sifat-sifat ujub. Jangan takut tuan-tuan dan perempuan, ibu dan ayah berkenaan dengan kematian. Jangan takut. Jangan takut. Orang yang beriman, apabila menyebut kematian, dia menjadi satu kemanisan bagi dirinya. Sebab dia bertambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah orang dia tak suka. Dia tak suka. Sedangkan kematian ni memang digalakkan untuk kita ingat, supaya Allah nak suruh kita takut. Supaya kita ni sentiasa ingat. Dan supaya kita ni sentiasa menjaga hati kita dan diri kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Itu sebenarnya. Jangan kita takut. Jangan kita takut. Allah nak mendidik kita. Sebab tu kita kena bersyukur sebab Allah ingatkan kita. Itu tanda kasih dan sayang Allah SWT. Dan perkara kematian ni adalah rahsia Allah SWT. Dan jangan kita ingat sakit tu adalah tanda orang nak mati. Bukan. Dia tengok orang sakit. Oh, dia nak pergi dah ni. Kita tengok orang lain pula yang pergi. Kan ada yang macam tu. Jadi, kematian ni adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan tua menjadi syarat kematian. Dan bukan sakit menjadi syarat kematian.
Tetapi ialah rahsia Allah Subhanahu Taala. Ada ramai orang yang meninggal secara mengejut, tiba-tiba. Kadang kita tengok baru jumpa dia semalam. Baru jumpa semalam. Baru bercakap dengan dia semalam. Nampak semalam elok je. Malam tadi nampak sihat je. Kita tengok meninggal orang. Jadi, perkara ni adalah menjadi Allah Subhanahu Taala yang tahu. Dan perkara ini adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Kita dah bicarakan tentang nisfu Sya'ban yang lepas. Bagaimana kita kena berdoa untuk kita mohon kepada Allah menetapkan takdir-takdir yang baik untuk diri kita. Okey. Kemudian kematian juga adalah satu perpisahan yang sangat perit untuk kita terima dalam ahli keluarga kita. Apatah lagi ahli keluarga kita yang telah meninggalkan kita, seperti mana pasangan kita, suami, isteri kita, anak-anak yang telah pergi dan meninggal, menjadi satu perkara yang perit untuk kita terima. Tetapi Allah mengajar kita, jangan kita rasa kesunyian. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslim-muslimat, jangan kita rasa kesunyian. Supaya Allah melatih kita, nak mendidik kita supaya kita bersedia. Bersedia menerima kenyataan yang mana kita akan bersendirian nanti. Melatih diri kita. Yang takkan tinggalkan kita, tuan-tuan dan perempuan, adalah Allah dan Rasulullah SAW. Syafaatnya, amalan kita. Allah takkan tinggalkan kita, tuan-tuan. Dan ibu-ibu dan ayah-ayah kena ingat. Jangan kita rasa kesunyian. Jangan rasa kita kesorangan. Sebab saat akan tiba nanti, kita akan tetap keseorangan. Hidup di dunia lah sementara. Dan hidup selepas kematian adalah kekal selamanya, tuan-tuan dan perempuan, ibu dan ayah. Kita kena faham. Di dunia ni sementara. Sementara memang kita kena latih diri kita dengan nak kena latih diri kita ni keseorangan untuk kita berada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh sebenarnya. Saya ni ayah tak ada, dengan mak seorang. Kadang saya jenguk mak saya. Mak lipat kain seorang-seorang kat dalam bilik. Dia pun pesan kepada mak, jangan sedih. Jangan rasa sunyi. Yakin Allah tu ada dengan kita. Yakin Allah tu ada dengan kita. Ingat mak, Allah takkan tinggalkan kita. Dan Allah takkan biarkan kita. Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Jadi penuhkan jadual kita, rutin harian kita. Dengan dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Nanti kita akan rasa kemanisan. Kita akan dapat rasa kemanisan. Saat tu kita akan dapat rasa kemanisan. Kata, ya Allah, dia punya manis ni, ya Allah. Dia punya lapangnya. Kita rasa seronok sangat dalam beribadah. Kita tak fikirkan makhluk lagi. Kita tak letakkan makhluk dalam hati kita. Dalam diri kita. Hanya dalam diri kita, dalam hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam diri kita dan dalam hati kita hanyalah ada Rasulullah SAW. Takkan tinggal. Takkan tinggalkan kita. Kita dapat lihat peristiwa hari kiamat nanti akan jadi huru-hara. Bagaimana saat ditiupkan sangkakala, bagaimana seorang ibu yang mengandung boleh terlahirkan anak. Mak dan ayah akan tinggalkan, berlari-lari tinggalkan, adalah surah dalam Quran. Mana ayah, mana ibu, tinggalkan anak, sampai tinggalkan anak, berlari ketakutan saat hari kiamat. Itu baru kiamat. Di padang mahsyar nanti macam mana? Di alam barzah lagi lah. Di alam barzah memang kita akan keseorangan. Jadi jangan kita risau kat dunia ni kita seorang-seorang. Jangan kita cemburu pula orang tu ada pasangan. Jangan. Bersyukur dengan apa yang Allah beri. Kita ada anak-anak. Kita ada cucu. Kita ada kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh. Kita ada sahabat Gemma Nur Iman. Masya Allah. Setiap masa ada kuliah. Penuhkan hidup kita dengan kuliah agama. Kan taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Penuhkan dengan kuliah agama dan iman. Setiap masa ada. Subuhnya ada, duhanya ada, sambung lagi pengajian sampai ke malam, tuan-tuan. Eh, Sampai ke malam. Lepas habis dengan kuliah malam tu, tidur dengan lenanya, tidur dengan iman. Tidur dengan penuh keimanan. Alhamdulillah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Jadi, dalam Quran, dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulakikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah SWT berfirman dengan maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu larikan diri daripadanya itu tetaplah akan menemui kamu. Ni Allah ceritakan, kematian ni kita tak boleh nak lari dan kematian ni tetap akan bertemu dengan kita. Kematian tak boleh kita nak lari. Jangan cakap, saya tak nak dengar Ustaz, tak nak dengar. Tak boleh. Kematian tetap akan menemui kita. Itu kita kena beriman. Kena yakin. Tak boleh. Ada tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu dan ayah tak nak dengar. Dia kata kenapa? Takut Ustaz, takut. Jangan takut. Jangan. Semua orang takut. Tetapi kita minta kepada Allah SWT doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Dan doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sampai dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ramadan ni tuan-tuan perempuan nak mendidik kita. Ramadan kan bulan menyucikan. Dia tu yang minggu lepas kita fikirkan apa? Kita punya kemuncak kehidupan kita. Kemuncak kehidupan kita dan pengakhiran kehidupan kita. Ending of life kita nak macam mana? Ramadan kali ni datang. Ramadan kali ni datang. Peluang emas untuk kita untuk meraih maghfirah daripada Allah dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang paling terbaik sekali. Buat yang paling terbaik sekali. Penuhkan masa. Tahan dulu, jangan shopping kuih raya. Hari ni dah sibuk dah. Nak pergi mall, jangan. Jangan. Tahan dulu. Tapi nak beli Ustaz, apalah belilah sikit-sikit. Tapi jangan lupakan. Jangan sampai kita lupa sibuk sangat nak tukar sana, tukar sini. Sibuk nak tukar ni, tak payah. Berpada apa yang ada. Ramadan ni buat yang terbaik ni, konsep tasawuf ni. Apa ni berpada apa yang ada. Ini kita belajar konsep tasawuf. Yang cakap dalam Quran tak ada pelajaran tasawuf. Ada kan orang cakap tasawuf ni mana ada dalam zaman Nabi. Jangan. Pelajaran Quran. Tak payah pergi Ustaz beli kat TikTok. Ada lah, itulah. Ada seorang, ada kawan saya tu. Dia dah terbeli kat TikTok. Dia kena jaga-jaga tak? Jaga-jaga. Sekarang ni dah banyak scammer pula. Ada yang dah beli baju raya. Tak tahu tracking dia tahun 2023. Jadi jaga-jaga. Berbelanja tu jaga-jaga tengok. Jadi Alhamdulillah. InsyaAllah. Hari ni kita tak nak sedih-sedih sangat. Minggu lepas kita dah sedih. Hari ni biar kita berbahagia. Nak menyambut Ramadan. Banyakkan doa. Seronokkan diri. Seronokkan diri dengan amalan-amalan soleh.
Seronok kan? Rasakan kenikmatan tu. Rasakan kenikmatan beramal dengan amalan yang soleh. Rasakan. Supaya dah bulan Ramadan nanti kita tak malas nak buat. Bulan Ramadan nanti kita tak rasa berat nak buat. Jadi rasakan kenikmatan, kemanisan buat amal yang soleh. Semalam alhamdulillah syukur. Ahli keluarga saya ada yang pergi ke Nasyur Quran. Pergilah ada kuliah, ada tasbihnya apa semua. Kena bawa ahli keluarga. Ahli keluarga join kuliah-kuliah agama iman, buka je kat dalam rumah tu. Letak kat speaker besar-besar sikit. Buka. Supaya kita nak menghidupkan suasana yang baik, suasana Islam dan suasana yang Allahumma salli Muhammad. Hidupkan keluarga yang baiklah. Yang kita dambakan keluarga yang baik macam ni. Penuh kasih dan sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah saya pun tak boleh nak panjang lagi. Ini ada banyak lagi nak kongsikan. Sebab kita ada lagi bagi laluan untuk kuliah seterusnya pada pukul 8 suku. Jadi kita kena ingat, buat yang terbaik. Saya nak kongsikan satu ayat daripada surah Al-Hajj ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-18, Allah SWT berfirman dengan maksudnya, wahai orang yang beriman. Kat sini Allah ingatkan kita dua kali. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan sekali lagi Allah ingatkan, kat sini Allah ingatkan dalam satu ayat ni, Allah ingatkan dua kali, bertakwalah kepada Allah. Tadi pun Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Kemudian Allah ingatkan lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Kat sini Allah tahu. Allah tahu. Maknanya kita kena sentiasa tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan bersedia dengan amalan-amalan yang soleh. Bersedia dengan amalan-amalan yang soleh. Supaya kita dapat membuat persediaan. Ramadan kita nak buat yang terbaik. Ganjaran yang Allah nak bagi. Supaya kita ni semua selamat, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita dapat lihat dengan hikmah. Kenapa Allah gunakan bulan-bulan yang penuh pengampunan. Hari Jumaat pun ada pengampunan untuk kita, waktu yang mustajab. Kan banyak Allah bagi malam nisfu Sya'ban. Ada pula Ramadan malam Lailatul Qadar, banyak Allah bagi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita berjaya. Supaya kita berjaya merebut, meraih peluang yang Allah bagi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah gunakan kepada kita kesihatan yang baik dan manfaat dan juga kekuatan dalam tubuh badan kita untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan, kita sama-sama doakan supaya kita berjaya masuk dalam bulan Ramadan. Berjaya masuk dalam Ramadan. Sama-sama kita doakan. Berjaya masuk dalam bulan Ramadan. Buat yang terbaik, laksanakan yang terbaik insya-Allah. Jadi saya minta maaf. Untuk hari ini. Saya ucapkan salam Ramadan kepada semua. Jadi kesempatan ni. Salam Ramadan kepada semua ibu-ibu dan ayah-ayah. Hadirat muslim-muslimat. Salam Ramadan. Buat yang terbaik. Bila tentu lagi kita dapat jumpa Ramadan yang akan datang. Ramadan ni buat yang terbaik. Ada je masa, ada je kita punya kesempatan laksanakan amal soleh. Sebab bulan Ramadan akan digandakan. Kebaikan, amalan yang kita buat tu diganda-gandakan. Ya alhamdulillah. Ada yang nak bertanya kepada saya ke sebelum kita nak tangguhkan? Sebab hafal suku kita ada kuliah lagi.
Silakan para jemaah sekiranya ada satu atau dua soalan sebelum kita ke kuliah seterusnya. Silakan. Kalau tak ada Assalamualaikum soalan. Ustaz. Ya, Assalamualaikum Datuk. Silakan Datuk. Boleh saya tanya lain topik daripada apa ni Bangkitan Ramadan Ustaz? Halo? Boleh Datuk. Okey. Boleh. Begini Ustaz, katakanlah kita kita nak musafir ya. Jadi Okay. kita dah niatlah kita nak orang kata apa ni orang kata kita nak satukan waktu dan juga kita nak kasar ya, jamak ya. Jadi apabila kita sampai di masjid pada waktu maghrib ya Ustaz, sebelum kita takbiratul ihram kita dah niat dah kita nak jamak takdim maghrib dan kasar apa ni isyak lah. Tiba-tiba apabila kita setelah ambil takbiratan dan juga satu rakaat, kita terlupa nak niat jamak takdim maghrib ya. Jadi apa tindakan kita? Adakah kita boleh buat kasar selepas tu yang isyak tadi, ataupun kita buat balik maghrib jamak takdim dan kasar? Apa yang patut kita buat Ustaz? Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bukan jamak, maknanya masuknya waktu tu waktu maghrib, bila lagi masuk isyak. Jadi kita kena melaksanakan waktu maghrib dulu. Ya, betul. Waktu maghrib. Jadi tak ada masalah Datuk. Kita boleh membaiki balik niat kita tu walaupun dalam solat. Setelah kita ingat, aku belum niat lagi. Terus niatkan, perbaiki balik, perbetulkan balik niat dalam solat dan kembali balik kepada kita punya niat untuk kita jamak dan kasar. Untuk Ustaz nak membetulkan tu, adakah kita takbiratul ihram balik ataupun dalam hati kita Ustaz? Tak payah, dalam hati kita boleh. Okey. Jadi Ustaz, terima kasih banyak. Pasal apa? Itu saya dalam masalah yang sama. Jadi saya buat balik isyak selepas tu. Jadi perbuatan saya tu salah lah ya. Maknanya tadi saya bolehlah teruskan niat balik ya. Boleh juga kalau sebab kadang-kadang kita was-was, ragu-ragu, kita nak angkat takbiratul ihram pun tak ada masalah. Tapi boleh kita untuk membaiki balik dalam solat tu, kita baiki balik, betulkan balik niat itu. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Sama-sama Datuk. Moga sihat Ustaz ya. Okey, bye. Okey, mungkin satu soalan lagi. Ya, boleh. Tadi Puan Azna kan nak tanya tadi? Masa Datuk nak tanya, Puan Azna? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Bukan nak tanya Ustaz. Bukan nak tanya. Cuma nak berkongsi lah sikit Ustaz pasal Ustaz kata tadi bila kematian tu macam saya kematian suami. Mula-mula tu memanglah kita memang rasa macam kehilangan lah Ustaz kan. Sedih lah Ustaz kan. Lepas tu tak berani duduk rumah seorang-seorang, pergi rumah sana, pergi rumah sini, rumah anak sana. Jadi lama-lama memanglah sunyi dan takut Ustaz kan. Tapi lama-lama Ustaz kan, tadi bila Ustaz kata rasa bahagia, itu yang saya nak kongsikan. Memanglah Ustaz, saya memang tak dapat nak luahkanlah dengan kata-kata Ustaz bahagia ke bukan bahagia suami, tak ada. Tapi satu perasaan yang tidak dapat nak digambarkan lah Ustaz. Memang betul lah kata Ustaz tu. Tapi kadang ramai kawan-kawan yang murung, yang lama murung, yang kadang-kadang tak kisah makan minum, yang sedih terlampau Ustaz. Yang ramailah kawan-kawan saya yang menghadapi macam tu kan. Tapi saya nak bagi tahu Ustaz kan, tak tahulah apa perasaan tu Ustaz, bahagia sangat ke macam mana ke, tak tahu nak digambarkan Ustaz. Itulah perkongsian saya Ustaz. Bukannya kita gembira suami kita meninggal Ustaz. Tapi memang ada satu anugerah daripada Allah tu yang kita tak dapat nak gambarkan bahagianya tu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Azna. Itulah dia yang mana yang Allah nak kurniakan kepada mereka yang beriman. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang mana menerima qada dan qadar Allah SWT. Takdir ya Allah bagi. Maknanya orang yang Allah kagumi. Mukmin Allah kagumi. Maknanya Allah bagi timpakan ujian, musibah
dia dapat menerima dengan baik dan bersangka baik kepada Allah SWT, dan dia sentiasa mendekatkan diri istiqamah kepada Allah SWT, dan Allah akan kurniakan kebahagiaan pada dirinya. Begitu juga kepada semua, jangan sedih lama-lama. Jangan sedih lama. Kena ingat, tanamkan dalam diri kita, Allah SWT sentiasa ada bersama dengan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah sentiasa bersama. Innallaha ma'as sabirin. Allah nyatakan dalam Quran. La tahzan, jangan kamu sedih. Buat apa nak sedih-sedih? Nampak Allah punya sayang. Allah nyatakan itu. Kalau kita faham apa yang, kalau kita dapat rasakan lah, ya Allah sampai Allah boleh kira nak berbicara dalam Quran tu, macam kita cakap, jangan sedih. Jangan sedih. Buat apa nak sedih-sedih? Jadi tanamkan macam tu. Alhamdulillah Hajar Aznah, terima kasih bagi kongsian pengalaman supaya menjadi semangat untuk kita semua untuk meneruskan kehidupan kita dengan terbaik sekali. Okay, Alhamdulillah. Puan Maimunah ada soalan ke angkat tangan? Terangkatlah kot. Ya, Puan Maimunah. Ada? Okey. Tak dengarlah suara dia. Mungkin ada masalah, Ustaz. Okay, tak apa. Okey. Okey, kita ada Ustaz nak terima lagi soalan ke? Kalau ada yang nak bertanya, bolehlah last. Ada yang nak tanya? Puan Maimunah ni dia nak bertanya mungkin, tapi dia punya suara tu kita tak dengar. Oh, ya ke? Tadi nampaklah dia punya gelombang yang untuk bercakap tu. Okey, ada lagi soalan daripada para jemaah yang dikasihi sekalian. Ambil peluang untuk tanya Ustaz. Mungkin ada satu soalan lagi, insyaAllah. Kalau tak ada, kita tutup kuliah. Okay, insyaAllah. Tak ada dah kot, Ustaz. Kita tutup kuliah dululah, Ustaz, ya. Boleh. Alhamdulillah. Okey, jadi Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i Johan yang bersama kita pada pagi ini untuk membimbing kita bacaan Yasin doa tazkirah Ramadan yang dirindui. Mudah-mudahan barakah bacaan surah Yasin dan doa kita secara berjemaah bersama Al-Fadil Ustaz, mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit dipermudahkan, diberikan syifa yang sempurna, insya-Allah. Dan syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini, di mana tajuk sedekah tadi, kita menitik beratkan tentang sedekah yang boleh membawa berkat, memberi pelindungan rahmat ketika kita menghadap Allah nanti. Mungkin agar rezeki kita bertambah berkat, di samping ganjaran pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Ustaz juga membincangkan tentang kematian. Jadi kematian sebuah kepastian rahsia Allah yang pasti terjadi dan menjemput kita ni dengan pelbagai cara. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita terus dekatkan diri kita pada Allah, perbanyakkan mengingat Allah, buat persiapan untuk menghadapi kematian. Moga kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin. Allahumma ya amin. Saya ingin wawarkan tentang program-program yang dilancarkan oleh Pertubuhan Iman, fik puasa, daurah puasa bersama dengan asatizah pilihan. Itu dirujuk pada poster-poster yang kita keluarkan untuk program fik puasa dan daurah puasa yang kita ada buat 4 sesi bersama dengan Ustazah Misnah. Dan juga kita ada program ambang Ramadan nanti. Jadi nanti kita akan war-warkan program-program. Puan ni Moda ada nak ni kan? Ni baru nak tayangkan tentang slide-slide tentang tak keluar suara. Tak apalah, kita maklumkan tentang program tersebut. Kita rujuk kepada
poster-poster yang kita edarkan di WhatsApp group masing-masing. Kuliah seterusnya kita nanti pada pukul 8.15 pagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Rahman bin Mahmud untuk tajuk Tajdid Imam pada pukul 8.15 pagi. Bagi yang ada kesempatan, ada peluang, ada ruang yang boleh bersama, teruskan pada 8.15 pagi bersama dengan Dr. Abdul Rahman bin Mahmud, pensyarah kanan FPI UKM untuk tajuk Tajdid Iman. Gemar Iman tidak lupa merakamkan jutaan terima kasih kepada para jemaah yang terus menginfak ke tabung Gemar Iman. Mudah-mudahan dengan infak itu dapat melancarkan lagi perjalanan program-program yang kita anjurkan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan hidup para penginfak dan mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jadi kita tutup dulu kuliah kita pada pagi ini dengan mempersilakan sekali lagi yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i Johan untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As, dan saya mewakili tim Gemenur Iman memohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan sepanjang kuliah berlangsung pada pagi ini. Jadi saya sudahi dulu dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah di kesempatan ini saya nak mengucapkan selamat berpuasa dan salam Ramadan Karim kepada semua. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang paling terbaik untuk kita, dan semoga kita dapat beroleh keampunan daripada Allah SWT dan juga dibebaskan oleh Allah daripada api neraka Allah SWT, dibebaskan daripada neraka. Dan juga mudah-mudahan kita dapat dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kita nak, dipertemukan oleh Allah dengan malam yang lebih baik berseribu bulan, malam Lailatul Qadar. Jadi insyaAllah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.